Okey, Assalamualaikum. Saya Nuzul Anwar dan video kali ini adalah video yang keempat untuk chapter storytelling. Okey, kita masuk tajuk untuk hari ini. Okey, tajuk kita pada hari ini adalah struktur storytelling ataupun dengan tajuk kecil adalah 3 watak. Okey, apa itu 3 watak? Saya akan terangkan sebentar nanti. Okey, perkara wajib yang ada dalam storytelling, kita perlukan 3 watak ni. Okey, 3 watak ni, satu watak utama, kedua watak penjahat, dan ketiga watak hero lah. So apa itu watak-watak ni? Okey, kita boleh tengok. Okey, untuk watak utama, boleh jadi diri kita sendiri ataupun sesiapa saja pun yang kita boleh jadikan watak, ataupun kita punya prospek kita boleh jadikan watak, customer kita pun boleh kita jadikan watak. Dan watak penjahat pula ni dia kita boleh consider sebagai orang jahat lah. Itu memang normal lah, dalam filem pun watak penjahat adalah orang jahat lah. Dan dalam masa sama kita boleh consider sebagai masalah besar yang dihadapi oleh watak utama ni, macam contoh emosi dia, macam contoh penyakit dia dan sebagainya. Kalau contoh emosi ni, dia masalah emosi ni, sebagai contoh saya punya iklan lah. Contoh saya punya iklan, saya nak cari orang yang ada masalah untuk buat marketing. Jadi dia punya emosi dia tu, dia rasa sukar lah, dia rasa susah, dia rasa tak tahu macam mana, dia rasa bercelaru, confused macam mana. Itu adalah masalah utama bagi prospek-prospek saya lah. Dan kalau penyakit ni, macam yang produk-produk yang ada jual produk-produk kesihatan, tu penyakit tak kira lah, kencing manis ke, darah tinggi ke, ataupun sebagainya lah. Dan untuk servis pula, produk-produk yang melibatkan servis seperti masalah yang ada di antara kita ni yang jual SIM card kan. So salah satunya servis adalah masalah, contoh dia masalah yang melibatkan kenapa kena tukar SIM card kepada SIM card dia. Itu apa kelebihan dan apa kelemahan syarikat lain. So kelemahan tu, itulah adalah masalah bagi produk ni lah, ataupun SIM card ni. Okey, watak hero pula. So watak hero ni, macam saya terangkan tadi, dia adalah penyelamat untuk kita. Watak utama ni, dia adalah penyelamat untuk watak utama ni. Dia penyelamat yang boleh menyelesaikan masalah watak utama ni daripada watak penjahat. Sebagai contoh, masalah untuk produk saya, kelas saya mengajarkan prospek-prospek saya bagaimana untuk buat marketing. Jadi saya menyelesaikan masalah prospek saya lah. Begitu juga dengan produk-produk lain. So produk kesihatan tadi ni yang ada penyakit kencing manis, produk ni kalau minum selama sebulan, kandungan gula dalam darah menurun. Macam itulah. So ini adalah watak-watak yang penting, yang 3 watak utama ni yang harus kita terapkan dalam storytelling kita, dalam penulisan kita. Okey. So saya bagi satu contoh yang biasa kita dengar, iklan dekat TV. Okey, tuan-tuan pernah dengar tak ataupun pernah tengok tak iklan dekat TV yang iklan Panadol tu? Iklan Panadol tu kan, yang dia toke restoran tu, yang dia punya tagline dia apa, anda rasa saya ada masakah untuk sakit kepala? So itu dia punya watak utama dia adalah diri dia sendirilah. Watak utama diri dia sendiri. So watak penjahat dia apa? Watak penjahat dia adalah sakit kepala. Dia risau kalau dia banyak kerja, dia takut dia sakit kepala. Jadi cara nak elakkan yang dia kena sakit kepala, dia perlukan Panadol lah. Maknanya dia menggunakan Panadol
sebagai dia punya bantuan dia, ataupun untuk hilangkan sakit kepala. So Panadol ni adalah watak hero. So kalau tuan-tuan boleh perasan kan, bila kita dapat 3 watak utama ni, macam contoh iklan Panadol tadi, ada dia punya tagline dia, anda rasa saya ada masa ke nak sakit kepala. So dia punya tagline ni adalah headline, untuk macam headline kita punya storytelling lah, kita punya copywriting tu headline. So headline ni bila kita dapat memahami 3 watak ni, dengan mudah je kita boleh dapat satu headline ataupun tagline. So sebelum ni saya ajar tuan-tuan dan puan buat call to action kan. Sepatutnya untuk struktur storytelling saya kena ajar headline dulu, tapi saya holdkan dulu, saya terus pergi bawah sekali call to action, dan saya nak masukkan headline tu dalam penerangan 3 watak ni. So dari penerangan 3 watak ni, okey, nak buat headline, lengkapkan dulu story mengenai 3 watak ni, baru kita akan dapat headline dia, baru kita akan dapat dia punya tagline dia. So dengan cerita yang kita dah dapat, kita dah buat, kita dah olah, kita akan nampak dekat situ, okey, inilah headline dia. Itulah yang dia cakap, anda rasa saya ada masa ke nak sakit kepala. So dan dia ceritalah, saya toki restoran dan dia banyak kerja sibuk dekat restoran dia, dan kemudian dia telan Panadol. Lepas tu enjoy isap rokok dekat belakang restoran. So itulah dia namakan iklan sebenarnya. So iklan tanpa 3 watak, dia takkan jadi iklan. Cuba tuan-tuan tengok iklan Milo juga. Iklan Milo pun sama kan. Iklan Milo contoh iklan Milo yang terbaru ni, yang budak berlari dekat berlari dekat pembaris ke apa tu kan. Dia cepat letih. So watak utama dia adalah budak sekolah tu, watak penjahat letih dia tu, dia punya letih. Bila dia minum, dia dah boleh lari jauh. So bila minum Milo, dia dah boleh jadi boleh lari jauh. Itulah watak hero dia, Milo tu. Macam tu lah. Dan tagline dia minum Milo kan, apa tagline Milo saya pun tak ingat. So itulah. Dari cerita tu, dari cerita yang kita buat, kita olahkan, dan kita akan dapat satu headline. So headline ni mungkin boleh soalan, mungkin boleh orang kata seruan, terpulang pada masing-masing. Tapi jangan buat headline yang mendata, yang tak ada, yang mendata ni akan membuatkan kita kekurangan fungsi iklan kita ni menjadi kurang. Orang kurang nak baca kita punya ni. So dengan headline baru kita akan nampak 3 watt dengan 3 watak, baru kita akan dapat headline. Okey. So subjek ni agak complicated sikit. Dia walaupun basic, tapi dia sebenarnya dah kira consider advance tau, sebab kita biasa copy paste, ataupun kita pun biasa kalau buat copywriting tu, kita type je lah. Kita rasa benda macam ni, produk kita kelebihan begini kita buat. So sekarang ni saya nak tuan-tuan dan puan-puan, jangan buat macam tu lagi, jangan main hantam je, buat kajian. Kajian bagaimana nak dapatkan 3 watak ni. So yang ni saya bagi dia punya basic dia dulu. Nanti untuk kelas advance nanti yang akan datang nanti, baru saya ajarkan subjek ni secara advance lah. So yang ni bagaimana nak dapatkan watak-watak ni. Kena secara umumnya saya terangkan, kita kena buat customer avatar berdasarkan produk kita ni lah. So kena buat kajian sikit, apa jantina customer kita, kebiasaannya, berapa umur dia, apa masalah dia, dan apa pekerjaan dan sebagainya lah, hobi apa semua tu kan. So inilah cara untuk kita dapatkan watak-watak kita ni. Kalau kita tak ada kajian ni, berdasarkan customer avatar ni, kita susah sikit lah. Kita mungkin membayangkan saja, ataupun kita mungkin tengok orang yang sama pesaing kita, ataupun yang sama item yang jual, yang kita jual sama item dengan dia,
Mungkin kita nampak okey macam ni, kita terus pun kita terus copy paste. So saya nak lepas ni yang ni keep IV dulu, sebab kita akan go through customer avatar ni kemudian. Yang lebih cara nak dapatkan customer avatar ni, dia ada macam-macam cara lah. So yang ni tuan-tuan dan puan-puan buat berdasarkan apa yang tuan-tuan tahulah sekarang ni, yang tuan-tuan tahu tentang customer. Mungkin ada yang dah pernah, yang dah ada sale pun sekarang ni, dan ikut berdasarkan database customer tu. Okey, assignment. So assignment dia sama juga macam yang sebelum-sebelum ni, tapi saya nak menerapkan tuan-tuan semua yang saya dah ajar tentang storytelling, iaitu 5 pantang larang mesti kena ada, personality pun kena ada. Okey, personality memandangkan kita dah masukkan 3 watak ni kan, 3 watak ni. So okey, saya terangkan kemudian. Call to action kena ada, dan 3 watak ni kena ada. So 3 watak ni dah cerita kita. Jadi macam mana nak masukkan personality kita? Okey, saya nak tuan-tuan dan puan-puan buat tak kisahlah, macam biasa juga, doa harian ke, aktiviti semasa dan selepas ke, tips petua, motivasi ataupun iklan produk. Berdasarkan 5 ni, berdasarkan 4 ni, pantang larang, personality, call to action dan 3 watak ni, dan story tu, yang 3 watak tu mesti kalau boleh jangan lebih sampai 5 perenggan macam tu lah. 1 headline, 1 intro cerita lah, intro cerita, nak cerita contoh pasal Panadol tadi tu kan. Saya seorang Ahmad, ataupun kita cerita pasal orang lain kan. Ahmad seorang peniaga restoran, dia selalu sakit kepala. Dia mengusahakan restoran yang agak sibuk. Itu intro lah, dan baru masuk. Okey, semenjak dia menguruskan, masuk perenggan kedua pula. So masuk perenggan kedua, kita masukkan emosi dia. Semenjak dia restoran dia sibuk, semenjak restoran dia laris, dia hampir tiada masa untuk berehat. Hampir tiada masa untuk berehat, dan kerap kali Ahmad sakit kepala. Contoh. So dia dah start masuk emosi kat situ. Kerap kali, dan dia rasa tertekan bila keadaan jadi macam tu. Dan barulah masuk yang perenggan ketiga. Perenggan ketiga kita masukkan hero. So perenggan pertama dia punya watak dia lah, watak utama. Perenggan kedua ceritakan pasal masalah, tu watak penjahat. Dan perenggan ketiga baru masukkan watak hero. Okey, semenjak Ahmad sakit kepala, kerap sakit kepala, dan dia telah mencuba Panadol, dan akhirnya Panadol telah berjaya menghilangkan sakit kepala. Ini saya punya cerita lah, saya punya cerita ni janganlah tuan-tuan ikut pula, sebab saya bercakap secara spontan, jadi mungkin tak proper kan. So perenggan pertama mesti pasal watak utama. Perenggan kedua ceritakan masalah watak utama tadi. Perenggan ketiga bagaimana watak utama ni menyelesaikan masalahnya dengan sesuatu lah, ataupun hero ni tiba-tiba datang menyelamatkan keadaan. Ataupun perenggan ketiga, contoh setelah pada satu hari si Naim, kawan kepada Ahmad, melihat Ahmad dalam keadaan sakit kepala. Lalu dia memperkenalkan Panadol kepada si Ahmad. Itu pun boleh juga. Maknanya ada watak lain, watak ni orang kata watak pelakon tambahan datang membantu. So okey, saya mohon sangat tuan-tuan dan puan-puan faham
Dan bila dah habis 1 perenggan, 2 perenggan, 3 perenggan, baru masuk personality kita lah. So sekarang ni okey, contoh dah habis 3 watak, sekarang ni Cik Ain nak memperkenalkan, contoh Cik Ain nak memperkenalkan Panadol sebagai kelebihan, sebagai apa, cara ataupun jalan untuk mengelakkan sakit kepala. Dan okey, Panadol ni dia mempunyai kelebihan bla 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 bla. Itulah barulah masuk kita punya personality kita, cerita tentang produk kita pula. Kita ceritakan yang kita ni, jangan terlalu hard. Kita ceritakan kelebihan apa semua. So baru kita masukkan, dan pastikan walau macam mana pun barang yang kita jual, yang kita ni buat hard sale ke, buat soft selling ke, pastikan signature tu penting. And walaupun apa, dia nampak macam tak penting, letak je lah bawah tu admin nama page, admin FB Optimum, macam tu je, tak apa, bagi nampak, nak bagi macam signature tu yang penting. Letak supaya ataupun hashtag admin, bukan hashtag produk ke, hashtag dah kenyang tidur, macam tu bukan, hashtag admin FB Optimum, macam tu. Yang menunjukkan hashtag tu adalah diri kita lah yang menyampaikan story tu. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat faham. Okey, buat satu post. So yang ni memang deep sikit lah, so kena saya bagi masa, sebab memandangkan hari ni hari Jumaat dan Sabtu Ahad kita tak ada kelas. So dalam masa 2 hari ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil masa untuk siapkan assignment ni. Dan kalau boleh yang melihat video ni yang tak dapat nak buat assignment tu, yang lepas-lepas tu cuba involve. Sebab apa? Sebab bila kita expect yang kita tak nak buat assignment, dan kita rasa okey dah, kita dah faham, tapi kadang kalau boleh bagi orang nampak kita punya hasil, supaya apa, supaya kita, contohlah kita buat, kita rasa dah okey dah faham dah, tapi bila kita buat rupanya ada lagi tertinggal, ada silap. Itu pasal kena ada assignment, dan saya akan memerhatikan semua assignment ni. Kalau ada tertinggal ni, saya akan tegur. Itu sebenarnya tujuan saya nak semua orang involve assignment. Kalau kita tak buat, dan tak ada siapa tahu pun sama ada kita punya tu dah betul ke belum, tak ada siapa tahu. Jadi cuba involve lah. Yang lepas-lepas tu boleh hantar je, tapi ingat kod dia. Kalau yang kod 01, 0301 buat 0302, yang penting kod tu je ingat. Okey, saya habiskan video ni. Nanti kita akan move kepada subjek yang lain pula. Jika ada apa-apa soalan dan pertanyaan nak tanya saya, boleh tanya saya dalam grup lah. Okey, insyaAllah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.